Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ustaz Abdul Qasim berkata, ikhlas adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkannya semua hakikat ketaatan. Dia dengan ketaatannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala semata-mata tanpa yang lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain selain daripada pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Ianya juga boleh diartikan bahawa ikhlas merupakan penjernihan perbuatan dari campuran semua makhluk atau pemeliharaan sikap dari pengaruh-pengaruh pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang makna ikhlas. Baginda menjawab, Sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas, ma huwa? Qala sa'altu Rabbal Izzati anil ikhlas, ma huwa? Qala sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Saya bertanya Jibril AS tentang ikhlas apa itu. Kemudian Jibril berkata, saya bertanya kepada Tuhan tentang ikhlas apa. Dan Tuhan menjawab, iaitu rahsia dari rahsiaku yang aku letakkan pada hati orang yang aku cintai antara hamba-hambaku. Saya dengar Ustaz Abu Ali Daqqaq berkata, ikhlas adalah terpeliharanya diri dari ketidakcampuran semua makhluk. Sidqun atau siddiq, kebenaran, adalah kebersihan diri dari penampakan diri, yakni ujub. Orang yang ikhlas tidak memiliki riak, dan orang yang siddiq atau benar tidak kagum pada dirinya sendiri, yang tidak ujub pada dirinya. Zunnun Al-Misri berkata, ikhlas tidak akan sempurna kecuali dengan kebenaran, yakni as-sidqu, dan sabar dalam ikhlas. Sidqu tidak akan, atau siddiq tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas dan terus menerus dalam ikhlas. Abu Ya'qub As-Susi berkata, bila sahaja seorang masih memandang ikhlas dalam keikhlasannya, maka keikhlasannya memerlukan keikhlasan. Zunnun Al-Misri berkata, ada tiga alamat yang menunjukkan keikhlasan seseorang, iaitu tiada perbezaan antara pujian dan celaan. Lupa memandang amal perbuatannya dalam amal perbuatannya sendiri, dan lupa menuntut pahala atas amal perbuatannya di kampung akhirat. Muslimin dan muslimat sedang menonton dan mati Allah sekalian. Kita telah membicarakan tentang muqaddimah ikhlas, kelebihan dan keutamaan dan tuntutan kepada seluruh hamba Allah bermula daripada para rasulnya sehinggalah kepada semua manusia. Allah memerintahkan kita supaya senantiasa ikhlas dalam amalan kita, dan perbuatan dan perkataan kita, bukan dalam niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ikhlas merupakan sifat yang diwajibkan, bukan disunatkan? Kerana ia akan menjelaskan hakikat kehidupan kita dan matlamat. Matlamat kita ialah melakukan semuanya kerana Allah, tanpa ada sedikit pun campuran-campuran yang lain. Maka ini menandakan keaslian kita, yakni keaslian seorang hamba. Pada setiap perkara dia ada keaslian dia, yakni perkara yang bersifat hakikat. Bila kita sebut tentang keaslian seorang manusia, ialah ikhlasnya dalam ibadat kepada Allah, tanpa percampuran dengan perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Karena itu kita lihat dalam definisi yang disebut oleh Abdul Qasim sendiri, iaitu ikhlas bererti penunggalan ataupun dipanggil
pengesaan al-haq, Tuhan yang sebenar di dalam semua ketaatan. Baik, di sini bila kita bicara ikhlas, dia berkait dengan perkara taat. Adapun perkara harus, makan, minum, bermain, maka ini tidak dalam perbicaraan ikhlas. Ikhlas cuma dalam perkara ibadat, ketaatan pada Allah. Adapun dalam perkara-perkara duniawi yang lain, maka ia terpulang kepada kita. Tetapi kalau perkara-perkara yang Allah perintahkan dengan sifatnya dinamakan taat atau ibadat, baik sembahyang, baik puasa, baik zakat, baik haji, baik perintah melakukan kebaikan, perintah untuk menghubungkan silaturahim, perintah untuk taat kepada ibu ayah, perintah untuk memuliakan manusia, maka ini dilakukan dengan ikhlas kepada Allah. Kerana apa? Bukan kerana Allah Ta'ala ada kepentingan daripada sifat itu. Allah Ta'ala tak ada kepentingan. Allah Ta'ala tidak ada manfaat dengan sifat tersebut. Tetapi ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana rahmat Allah pada hamba-Nya. Kita bayangkan, kalau kita buat sesuatu tak ikhlas, maka kita akan menjadi pemarah, pendendam. Kita juga menjadi orang yang lemah. Sebab kita buat untuk orang tu, tiba-tiba orang tu tak pandang, kita pun lemah. Kita pun mungkin marah. Kita pun mungkin dendam. Akhirnya tidak akan terhasil kebaikan dalam diri kita. Tapi kalau kita buat ikhlas kepada Allah, lihat kebaikan yang kita dapat. Tanpa memandang pada pujian, tanpa melihat pada cacian, tanpa melihat kepada penghargaan manusia. Tapi fokus kepada apa yang Allah perintahkan, maka lihat kemuliaan yang kita perolehi. Kerana itu dalam makna ikhlas yang menjadi key point dia ataupun asasnya ialah taat dan perkara taat. Kemudian Malaysia menyebut bahawa ikhlas itu dia mempunyai kesungguhannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata. Baik untuk dekat diri pada Allah. Tentang setiap manusia. Bila kita sebut pendekatan atau disebut sebagai qurbah. Kita kalau tahu orang tu baik, kita pun ingin dekat dengan dia. Kita bila tahu orang tu berkuasa, kita ingin dekat dengan dia. Kita kalau tahu orang tu penyayang, kita nak dekat dengan dia. Kita kalau tahu dialah pemilik sesuatu, kita nak dekat dengan dia. Siapa pun yang kita dapat manfaat daripada dia, kita akan nak dekat dengan dia. Dan siapa pun yang kita mungkin mendapat mudarat daripadanya, kita juga akan dekat dengannya untuk meminta perlindungan. Akhirnya ada orang dekat dengan gangster. Walaupun dia tak suka. Kerana paling kurang dia melindungi kejahatannya. Maka apatah lagi Allah Ta'ala yang semua takdir manusia kepada Allah. Maka mendekatkan diri pada Allah ini bukan sekadar secara hukumnya wajib. Tetapi itulah dia kemuliaan seorang manusia. Dekat dengan Allah. Maka bila orang-orang yang ikhlas ini, semua amalan yang dilakukan dengan tujuan pendekatannya dengan Allah, bukannya pada makhluk. Baik, makhluk apa yang kita nak dari makhluk? Rata-rata manusia paling nak dengan makhluk ialah pujian dia. Rata-rata. Kalaupun orang tu tak boleh bagi apa-apa, cuma memuji, boleh bagi like cukup. Akhirnya orang ni jadi likers dia, followers dia. Dia sudah amat gembira. Kalau kita lihat, apakah asas yang kita bina hubungan dengan manusia? Pertama, kerana kita harapkan pujian. Yang kedua, kita takut kejiannya. Begitu manusia kebanyakannya hidup atas dunia ni. Sebab tu butang like ada, butang unlike pun ada. Suka ke tak suka? Bila kita berada pada suatu tempat, kita akan kata suka atau tak suka. Kalau kita kata saya nak kata suka pun tak suka pun tak. Dia ada satu janib atau satu ruang yang lebih dominan. Tuan-tuan makan makanan. Kamu tanya sedap tak? Atau suka tak? Biasa je. Baik, seorang bila dia berkata biasa, bukan dia berada di tengah. Kerana manusia tidak mampu berada di tengah selama-lamanya.
Dia punya kecenderungan sama ada dia terlihat atau tersembunyi. Kalau kita tengok seorang, awak suka tak dia? Dia kata suka. Atau tak suka atau biasa je. Tak, awak ada kecenderungan sedikit di dalamnya. Sebab saya kata manusia tak dijadikan untuk berada di tengah. Manusia kalau kita cerita sokong atau tak sokong, dia tetap akan ada dua kelompok. Penyokong atau penentang. Kalau seorang tu berkata saya neutral, dia salah. Sama ada dia tak faham isu itu. Dia sendiri tak faham isu atau dia tidak mau mengambil cakna. Walau satu hari nanti dia tetap akan mengambil cakna. Dia tetap akan terpengaruh dengan apa yang berlaku. Apatah lagi dalam kehidupan kita. Dan manusia cenderung untuk mendapat pujian manusia. Dan takut pada cacian manusia. Tuan-tuan lihat, Perdana Menteri letak jawatan kerana cacian orang. Dia boleh letak jawatan kerana kemarahan rakyat dia. Dan seorang mampu berjuang untuk naik menjadi pemimpin kerana rakyatnya suka. Naikkan dia. Begitu hidup kita. Namun orang yang hidup dengan pujian dan kejian manusia seperti orang yang dilambung oleh ombak. Dia tak akan punya kedudukan yang tetap. Bila ombak mengganas, maka dia terombang ambing. Bila ombak itu tenang, maka seketika dia boleh tenang. Namun dia tak mampu selamanya kerana dia berada pada daerah ombak. Tapi orang yang mencari pujian Allah dan takut pada kejiannya, orang inilah berada pada satu tempat yang stabil, yang benar-benar utuh dan kuat. Orang ini yang mampu untuk membelah kehidupan seganas mana pun kehidupan itu. Maka Allah contohkan pada Nabi dan Rasul. Ini Adam AS. Ini Ibrahim AS. Hidup dalam dunia orang semua benci dia. Daripada Namrus bin Kanaan, segala menterinya dan segala rakyatnya. Bukan termasuk ayahnya. Seluruh manusia benci. Tak ada seorang pun suka Ibrahim AS. Mereka semuanya berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim. Bila kerajaan suruh cari kayu api, semua rakyat cari kayu api dengan sukarela untuk membakar Ibrahim. Baik, Ibrahim AS hidup dalam keadaan semua orang benci. Apakah Ibrahim binasa? Tidak, mereka semua yang binasa. Kerana Ibrahim bila dia mencari pujian Allah dan takut kejian Allah, maka dialah orang yang paling selamat. Jadi manusia mencari pujian orang dan kejian, mereka tak akan selamat. Cepat atau lambat, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Yang menciptakan, yang memiliki itu Allah. Yang mendatangkan kebaikan dan kemudaratan itu Allah. Sebab itu tuan-tuan dalam hidup, bila kita melihat kita ada masalah dengan makhluk, maka lihat kembali masalah kita dengan Allah. Bila kita ada masalah dengan makhluk, pencarian kita ialah masalah kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita ada masalah dengan Allah, maka Allah jadikan kita punya masalah dengan semua makhluk. Hatta pada kucing pemeliharaan kita. Kita pelihara kucing pun, kucing tu juga memberontak. Lama ni boleh usak, belai. Tiba hari ni cakar. Sama ni boleh makan bersuap, tak ada gigi. Hari ni gigi. Demikian bila seorang menjadikan Allah murka, maka Allah letakkan kemurkaannya pada seluruh makhluk. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau mana Allah Ta'ala sayang, Allah jadikan sayangnya pada semua makhluk. Hatta pada makhluk yang pernah benci dia. Maka di sini penting ikhlas. Kerana kita akan jumpa matlamat hidup. Itu kata Syekh, ikhlas itu tidak melihat pujian manusia atau kejian manusia atau apa-apa pun habuan diri kita. Tentang apa habuan diri kita, kita suka dihargai. Manusia yang suka dihargai, dia nak habuan diri dia. Tetapi selagi mana kita mahu dihormati, dihargai, itu boleh membinasakan kita. Ya benar, semua orang mahu dihormati dan dimuliakan. Semua. Maka itu dalam modus operandi kita dalam mendidik anak-anak, meletakkan nilai penghargaan. Tapi itu bukan hakikat, itu cuma mukaddimah. Itu cuma kita sebut sebagai perkara yang menjadi permulaan pada suatu perkara. Umpama kita nak suruh anak kita belajar,
Dia bagi hadiah, bagi gula-gula, bagi itu sebagai mukadimah. Sehinggalah dia tahu bahawa penting dia belajar. Seumpama kita nak suruh anak-anak kita mula-mula puasa, kita janji hadiah tu hadiah ni. Sehinggalah mereka benar-benar berpuasa kerana taat mereka pada Allah. Tentang penghargaan ini cuma mukadimah, ia bukan matlamat. Saya mau dihargai oleh orang, dihormati oleh orang, itu cuma mukadimah. Sebelum kita mengenali hakikat yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Bila mana kita sudah mengetahui hakikat, kita tak akan ada lagi pengaruh pribadi kita. Iaitu mau dihormati, kita mau dihargai, kita mau disayangi, itu bukan lagi menjadi agenda kita. Kita serahkan pada Allah. Bagaimana Allah meletakkan kita di hadapan hamba-hambanya. Kerana kita ingin meletakkan diri kita di hadapan Allah. Dan Allah yang akan meletakkan kita di mana di sisi hamba-hambanya. Mungkin Allah nak letakkan kita di sisi hamba yang zalim. Maka ramai orang baik dipenjarakan oleh orang-orang yang zalim, termasuk nabinya dan rasulnya. Kadang-kadang Allah meletakkan hamba-hamba yang mencari pendekatan dengan Allah dengan orang-orang yang baik. Kadang-kadang dengan orang-orang yang zalim. Untuk apa? Menambahkan keikhlasannya kepada Allah dan pendekatannya kepada Allah. Akhirnya dia makin dekat dengan Allah. Begitu Allah letakkan kita. Sebab itu, tuan-tuan jangan tanya di mana Allah letakkan kita. Tanya di mana kita letakkan diri kita pada Allah. Mana kita letak diri kita di sisi Allah? Letak kat mana? Jangan tanya Allah letak kita kat mana. Kenapa Allah letakkan saya di tangan suami yang tidak baik? Kenapa Allah letakkan saya di tangan isteri yang tidak salihah? Kenapa Allah letakkan saya di kalangan keluarga yang berantakan? Jangan tanya yang itu. Itulah ujian untuk Allah berikan kita keikhlasan. Tapi tanya, di mana kedudukan kita? Di mana kita letak Allah dalam diri kita? Allah berhak letak kita kat mana-mana. Yang saya katakan, ada orang baik, Allah letak tempat orang jahat. Bukan ada orang baik, Allah hidupkan dia di dalam keluarga yang tidak beriman. Sebenarnya kisah Nabi Allah Ibrahim, ayahnya tidak beriman. Kenapa dilahirkan dalam keluarga yang tidak beriman? Maka itu urusan Allah. Kadang-kadang yang saya sebut, ada orang baik, tempatnya di penjara. Orang jahat kat luar. Dia berlaku pada Nabi Allah Yusuf AS. Tak dalam penjara. Orang baik, orang soleh, tak pernah aniaya, tak pernah khianat tuang dia. Dan ramai ulama-ulama yang soleh berada dalam penjara-penjara pemimpin yang zalim. Walau dia orang baik. Kenapa tak letakkan dia dalam keluarga-keluarganya yang baik, yang mencintainya, atau anak-anak murid yang mencintainya, tapi Allah letakkan dia dalam penjara. Dan yang kita katakan, satu perkara yang kita perlu tahu dengan sebenar. Jangan tanya Allah letak kita kat mana. Bila Allah letak kita kat situ, berarti Allah ada tugasan untuk kita di situ. Dan saya katakan, kalau tuan-tuan bekerja, ini pengarah. Suka pengarah nak letak kita kat mana? Nak jadi kita, kalau saya cikgu lah, cikgu kat pedalaman ke, cikgu kat bandar ke, tepi bandar ke, pinggir bandar ke. Itu saya tak perlu persoalkan. Tapi bila saya berada di situ, saya tahu apa peranan saya. Duduk luar bandar macam mana, duduk kampung macam mana. Persoalan ikhlas. Kita dulu kena mulakan di mana kita letak Allah dalam diri kita. Maka ini orang ikhlas, dia tak letak habuan ni. Allah kita letak kat mana. Dan biarkan Allah letak kita kat mana, kita tak peduli. Sesudah kita tahu kita letak Allah di mana. Kalau kita letak Allah itu dalam keutamaan kita, bukan ada kesungguhan mencari pendekatan dengannya, bukan dan penuh keazaman dan mujahadah untuk menghampirinya, maka tiada mudarat di mana pun Allah nak letak kita. Hatta kalau Allah takdirkan kita letakkan dalam lubang sekalipun, kita tetap memberi manfaat. Kerana orang beriman ini, sebagaimana ditakbirkan oleh ulama, ghaithun aynama waqa'a nafa'a. Seperti hujan, di mana pun dia jatuh, dia beri manfaat. Kat mana pun, kalau jatuh di tanah yang kemarau, tanah yang gersang, dia akan suburkannya. Di tanah yang subur, dia akan menyuburkannya lagi. Dia beri manfaat untuk minuman, binatang dan makhluk, makhluk yang berbagai.
Ini orang yang ikhlas. Nabi SAW pernah berdialog dengan Jibril AS. Dia kata, Jibril, apa itu ikhlas? Kata, bila benda besar, dia menjadi percakapan yang rutin atau percakapan yang biasa. Maka kata Jibril AS, aku juga tanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Maka Allah Ta'ala menjawab, kerana yang menyuruh kita ikhlas ini Allah. Maka biar Allah Ta'ala sebut mana sempadan ikhlas. Maka kata Allah Ta'ala, ialah rahsia yang aku letakkan dalam hati hamba-hambaku yang aku sayangi. Bila kita sebut perkataan rahsia, sirrun min sirri. Para ulama sufi sentiasa bincang perkataan sirrun atau asrar, rahsia. Tuan-tuan, bila seorang tu dekat dengan Allah, maka dia sudah punya rahsia. Tuan-tuan, apa keistimewaan orang yang dekat dengan fulan bin fulan? Dia tahu benda yang tuan-tuan tak tahu. Rahsia. Kalau orang tu dekat dengan raja, apa maksudnya? Dia tahu banyak rahsia. Orang dekat dengan orang berkuasa, rahsia. Dan rahsia ini menjadi keinginan manusia untuk tahu. Sebab itu dinamakan rahsia. Sebab kita nak tahu sangat rahsia. Kalimah ini menjadikan kita mungkin menjadi gila. Dia ingin mengetahui rahsia. Bukan manusia buat satu undang-undang akhta rahsia. Kan ia perlu dirahsiakan. Akhta rahsia. Buat macam-macam akhta. Kenapa rahsia menjadi satu benda yang penting dalam manusia? Dia panggil top secret ni, rahsia tertinggi. Di peringkat militeri, peringkat ketenteraan. Di peringkat politik. Bukan rahsia paling tertinggi di peringkat hamba dengan Tuhan. Apa itu rahsia? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ia bukan perbualan orang. Tetapi ia adalah hubungan seorang hamba yang telus dengan Tuhannya. Seperti hubungan seorang pesakit dengan doktornya. Tentang pesakit, perumpamaan, sakit dengan doktor. Dia tak peduli dah orang melawat, tak peduli lah. Saya cuma fikir doktor je melawat saya. Yang nak melawat ni kita tak nampak ada faedah. Kalau sakit sikit-sikit mungkin nampak faedah lah. Dia bawa lagi ayam goreng dah, kuih dah. Tapi tuan-tuan dah sakit teruk. Bukan tuan-tuan lihat yang lain penting daripada doktor yang datang. Beri kita ubat. Beri kita konsultan nasihat. Beri kita panduan. Beri kita arahan. Maka kita dengan dia ada rahsia. Untuk apa? Memulihkan diri kita. Untuk sembuhkan diri kita dari semua penyakit. Kerana Allah jadikan di dunia ini tempat yang paling banyak penyakit. Dan tempat paling banyak penyakit. Di atas semesta alam planet Tuhan ialah dunia. Sebagai satu ujian pada hambanya. Dan dengannya hambanya mengenali Tuhan. Tempat banyak penyakit. Dunia lepas COVID apa benda pula. Akan ada benda baru. Dan tuan-tuan tengok tubuh badan tuan-tuan. Tuan-tuan tak kena sakit itu, kena sakit ini, kena sakit sampai pelbagai bentuk penyakit. Akhirnya orang bila mati, orang kata yang sakit apa. Walaupun tua tetap namanya sakit tua. Mesti ada sakit. Dan dunia ni tempat paling banyak penyakit. Maka yang menyembuhkannya Allah. Tuhan yang maha penyembuh. Dan saya katakan, tuan-tuan sanggup habiskan duit banyak mana pun untuk sembuh sakit. Tanyalah jutawan, tanyalah mati bilioner dan sebagainya. Kalau dia boleh menjual seluruh hartanya untuk dia pulih, dia lakukan pasti. Saya baca kisah orang yang menghabiskan duit ratusan juta untuk sembuh. Walau akhir kematian. Ini yang punya duit 7 bilion USD. Kena kanser. Mau diberikan semua kalau dia dapat pulih. Tapi itulah dia apa yang Allah Ta'ala kehendaki dia mati. Dan hartanya tak boleh bermanfaat. Dan kenapa terbinanya hospital swasta? Kerana manusia tahu manusia sanggup bayar berapa pun untuk kesihatan dia. Kerana kesihatan ialah usaha terakhir sebelum mereka mati. Menjaga kesihatan, usaha terakhir kita. Sampai kat kita sanggup tak makan, sanggup tak jalan untuk sihat. Jangan sakit. Doktor kata awak ni tak jalan, boleh kita pun tak jalan. Doktor awak tak boleh makan tu, tak boleh makan. Ya.
Dan kita sebut dunia tempat penyakit. Sehingga kita hanya punya hubungan dengan Allah Ta'ala sahaja. Makinlah ikhlas. Maka siapa yang tidak ikhlas, dia seperti pesakit yang tidak dirawat oleh doktor. Dia menunggu kebinasaannya sedikit demi sedikit. Siapa ikhlas yang punya hubungan dengan Allah senantiasa, satu persatu penyakitnya hilang. Riaknya hilang, sombongnya hilang, dengkinya hilang, pemarahnya hilang, pengungkitnya hilang. Apa yang menjadi sakit kita, yang suka berbalahnya hilang. Kenapa? Kita kembali kepada Tuhan yang sebenar kita. Itulah keikhlasan. Sirrun rahsiaku. Rahsia yang aku letak pada hamba-Ku, sehingga mereka mengetahui tidak ada yang selamat melainkan dengan Allah. Tahu kan ni? Inilah ungkapan orang ikhlas. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Inilah ungkapan orang yang ikhlas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah ucapan orang ikhlas. Wa ma taufiqi illa billah. Orang-orang yang ikhlas menyatakan zalika fadlu rabbi. Zalika min fadli rabbi. Orang ikhlas akan berkata walaula fadlullahi alaikum. Kalau bukan kerana rahmat Allah. Kalau bukan kerana kurnia Allah. Kalau bukan kerana hidayah Allah. Kalau bukan kerana mereka cuma nampak Allah. Dan ini ahli syurga berkata alhamdulillahillazi. Ahli syurga bila masuk syurga ada ucapan yang disebut ketika dia masuk syurga, menjejak kaki ke syurga, antara ucapannya alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang beri petunjuk kepada kami untuk ini. Tidaklah kami mendapat petunjuk kalau bukan kerana petunjuk Allah. Last kali orang ikhlas dia akan kata semuanya datang dari Allah. Kullu min indillah. Katakan semua dari Allah. Ilmu kita, tenaga kita, kekayaan kita, kebijaksanaan kita, kesihatan kita, anak-anak kita, pasangan kita, ini semua dari Allah. Kalau itu orang ikhlas, dia tidak takut hilang apa-apa, melainkan dia bimbang hilang Tuhan dalam hidup dia. Sebenarnya saya sebut orang sakit, dia tak bimbang orang tu tak datang, jangan doktor tak datang. Kalaupun datang segala waris-waris yang dekat dengan dia, waris ni pun tak kata doktor tak datang ke. Sebab itu yang paling penting. Maka inilah sirrun, rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau rahsia yang Allah letakkan pada hati hamba-hamba yang Allah sayangi. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana sifat dan atau dipanggil keadaan, perangai, watak orang-orang yang ikhlas. Sebab bila kita bahas tentang rahsia, orang punya rahsia dengan Allah, maka mereka mempunyai beberapa pewatakan. Yang pertama kata ulama, mereka menjadi gemar melakukan amalan tersembunyi berbanding amalan-amalan yang terang. Atau mereka gemar buat amalan tersembunyi, sehingga mereka tidak mahu siapa pun mengetahuinya, termasuk isterinya. Hatta Rasulullah menggambarkan orang ikhlas ini, kalau tangan kanannya memberi, tangan kiri pun tak nak tahu, ataupun tak tahu. Hatta sehingga rajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apa maksud? Sedekah yang tidak ditarik oleh tangan kiri, maksudnya tangan kiri itu ialah suka mengungkit dan menyebut. Kerana seorang yang bersedekah tangan kanan, bila sedekah dia tak tanya lagi apa yang dia buat. Dia tak sebut lagi. Tetapi bila kita sebut, kita mula hulukan tangan kiri kita. Awak ingat tak hari itu saya yang belanja awak? Hari itu saya. So ini akan, pertama kalau kita menyebut kembali atau ungkit kebaikan kita, pertama dia akan jatuh darjat dia. Pertama, daripada pahala penuh diturun. Yang kedua, dia boleh menyebabkan amalan terhapus. Mungkin.
Kalau dia turun darjat tu, okey lagi masih diterima. Dia mungkin sampai peringkat bila kita suka sebut nikmat yang telah, kebaikan telah kita buat, dia boleh menghilangkannya. Pahalanya. Dan peringkat paling teruk sekali, dia bukan sekadar hilang pahala, tidak diterima, bukan dapat dosa pula. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan supaya orang beriman jangan ada satu penyakit yang disebut sebagai golongan yang mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir. Jangan kamu memberi-beri untuk kamu ungkit-ungkit supaya kamu dapat lebih banyak bahagian kamu. Jangan memberi untuk diungkit. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, perintah orang beriman supaya jangan bersedekah. Kemudian diikuti dengan manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan kamu ikuti sedekah kamu dengan ungkitan wal adha dan kata-kata yang menyakitkan. Tetap mengungkit, dia menjatuhkan darjat amalan kita atau mungkin menghilangkan pahalanya. Tapi bila pergi yang ketiga, dia panggil adha, menyebut perkataan buruk, memarahi dengan tujuan menghina, maka jadi dosa. Bayangkan kebaikan kita buat, ialah tak dapat pahala, dapat dosa. Mana kita buat baik? Ya. Bila hilangnya ikhlas, itu kesannya. Sebab itu sifat orang ikhlas, kata ulama, al-hirsu ala al-a'mali al-khalwati, ala amal khalwati wal khabi'ati. Dia amat suka dengan amalan-amalan tersembunyi. Dia suka sembunyi. Bukan sebut dalam bila kita baca kisah-kisah para ulama. Kalangan mereka yang bangun tahajud. Tapi bila datang waktu di mana khadam-khadam akan menggerakkan mereka, atau anak murid akan menggerakkan mereka, atau pasangan akan menggerakkan mereka, mereka pura-pura tidur kembali. Pura-pura tidur kembali seolah mereka baru bangun. Di kalangan mereka, ada yang membaca Al-Quran dan bila dilihat, maka dia menutupnya. Di kalangan mereka, ada yang menangis. Tiba dilihat, lalu dia kata, sesema. Awak sesema sekarang. Kita akan kata dia menangis. Bukan ada di kalangan mereka yang tidak akan mengaku kebaikan yang mereka buat. Sebagaimana seorang yang tak pernah mengaku kejahatan yang dia buat. Dan tengok tak bagaimana kita nafikan kejahatan supaya kita selamat. Saya tak buat, saya tak buat. Mereka menafikan kebaikan supaya mereka selamat di sisi Allah. Kita menafikan kejahatan supaya kita selamat di sisi makhluk. Sungguh saya tak buat, tak ngaku. Kenapa? Kita nak selamat di sisi makhluk. Mereka tuan-tuan tak ngaku buat baik supaya selamat di sisi Allah. Syaitan bainahuma, lihat beza antara orang yang ikhlas. Bukan ada di kalangan mereka yang menutup mukanya. Tentang kita kalau hari ni kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestin, yang sebahagian mereka menutup wajah. Ini bukanlah benda yang baru yang dilakukan oleh orang Islam. Ini menghidupkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Nanti kalau kita baca kisah Abdullah bin Mubarak, waktu dia melawan tentera Rom, dia menutup wajahnya sehingga hanya kelihatan dua matanya. Dia berperang dalam perlawanan mubarazah, satu lawan satu, sehingga dia menghabisi 6 orang pendekar pahlawan di kalangan Rom. Tanpa orang mengetahui dia siapa, kain tutup wajahnya. Bayangkan bagaimana mereka memelihara keikhlasan. Kita taklah kata orang yang tunjuk tu tak ikhlas, tetapi setiap orang perlu ada cara untuk memelihara keikhlasan. Kata kita bila bicara ikhlas, bukan ruang kita mundur orang lain tidak ikhlas, tapi ia satu ruang untuk kita menilai ikhlas kita kat mana. Kerana menilai keikhlasan orang ialah suatu perbuatan melanggar sempadan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kerana itu rahsia. Tuan-tuan nak nilai-nilai orang itu ikhlas tak ikhlas, ia membahayakan. Tuan-tuan seperti sedang bermain dengan ular yang paling berbisa, yang mungkin mematuk kita kembali lalu kita binasa.
Kita dalam hidup dia ada khatul ahmar. Garis merah jangan kita langkaui. Antaranya bicara ikhlas orang lain. So, kita mungkin boleh kata cara awak buat tu salah. Tapi kata awak ni tak ikhlas. Ia agak berat. Tuduhan kita pada orang tu amat berat. Kalau kita ikhlas, kalau dia ikhlas, kita telah berdusta. Dan kesannya besar di sisi Allah. Kerana kita mengusir orang yang ikhlas. Lepas tu saya katakan, kita tuan-tuan, tak nak kata fulang bin fulang tidak ikhlas. Saya tak akan kata, sebab saya katakan, saya tahu sempadan merah saya. Orang ni saya tak boleh kata orang ni ahli syurga, ahli neraka. Itu sempadan yang saya tak tahu. Saya cuma kata syurga insya-Allah. Mana Allah janjikan kepada orang beriman. Saya tak berani kata oh neraka dia. Itu akhatul ahmar, itu garis merah yang perlu saya berhenti. Kita tuan-tuan nak bercakap. Kita tahu ada benda yang kita memang tak boleh cakap bab tu. Pertama, bila mana kita jahil tentang hal tadi. Kita bukan ahli yang cakap, nanti menampakkan bodoh kita. Orang cerita bab pilot ataupun ni yang sembang ni semua pilot. Cerita bagaimana mekanisme kapal terbang itu. Lalu saya pun nak mencelah, saya bukan ahlinya. Mereka melihatkan kebodohan saya. Maka tuan-tuan jangan bercakap kalau kita bukan ahli. Yang kedua, kita jangan bercakap kalau benda itu benda rahsia. Dan kita tak tahu apa-apa. Kerana ia bersifat rahsia. Di luar pengetahuan kita. Yang ketiga, jangan bercakap benda yang merupakan rahsia Tuhan. Rahsia Tuhan termasuk ikhlas yang disebut dalam hadis ini. Rahsia yang aku letakkan dalam hati hamba-hambaku. Orang tu ikhlas tak ikhlas. Oh, saya rasa isteri saya masak pagi tadi tak ikhlas lah. Kita tak tahu. Orang rasa saat tu dia rasa je. Saya rasa suami saya bagi duit nafkah bulan ni tak ikhlas lah. Sebab cakap muka dia. Dan kita benda tu saya katakan sempadan merah. Kalau tuan-tuan rasa, saya rasa dia ada alamat tidak ikhlas. Saya rasa itu lebih selamat. Kita kadang-kadang nampak alamat orang tak ikhlas. Alamat. Tapi saya tak kata dia tidak ikhlas. Dia ada alamat. Tanda. Maka menyebut tanda, kita jauh lebih terselamat daripada kita kata dia tidak ikhlas. Kerana ia rahsia Allah SWT. Baik, yang kedua, bila kita lihat sifat orang ikhlas, ialah dia senantiasa berusaha membersihkan dirinya dan bersungguh-sungguh ke arah itu. Itu sifat orang ikhlas. Dia bukan cerita orang tu berdosa, dia cerita dia berdosa. Dia bercerita dia ni ada masalah. Dia sibuk dia memperbaiki diri. Macam kita dah sebut sebelum ini. Cuba kita secara jujur tulis segala sifat buruk yang kita ada. Masih ada sekarang walaupun dah umur 40, 50, 60. Cuba tulis. Takkan tuan-tuan nak biarkan tuan-tuan bawa sifat ni jumpa Tuhan. Sedangkan tuan tahu ini sifat yang tak elok. Kita nak jumpa Allah. Apakah kita nak jumpa Allah dengan sifat-sifat buruk ini yang kita tahu kita takkan selamat? Oh, sifat saya misalnya pendendam. Kena buang ni. Sifat saya pemarah. Kena buang ni. Sifat saya pemalas. Sifat saya penangguh, suka tangguh. Sifat saya orang yang sikit buat ibadat, kurang sungguh ibadat. Tulis senarai dengan jujur dengan umur kita macam ni. Takkanlah tuan-tuan redha membawa sifat buruk bertemu Allah. Tetapi kita nak jumpa Raja. Kita buang segala sifat manusia biasa untuk menunjukkan suatu watak yang sesuai menghadap Raja. Pakaian kita buang. Pakai baju khas menghadap Raja. Cara protokol kita pun lain. Tentang protokol macam mana? Tunduk, tak tengok kiri kanan. Mulut jangan cakap banyak. Dah pergi istana. Jalan, usul jalan-jalan. Usul duduk-duduk. Tuan-tuan tak ada hak nak pilih tempat duduk. Nanti seorang pegawai protokol istana kata duduk sini, kita duduk. Nak kencing pun tahan. Tak ada suka-suka boleh pergi bilik air. Tak ada. Tak ada tuan-tuan duduk menghadap Raja, tiba-tiba keluar je pergi bilik air. Tak mungkin. Melainkan tuan-tuan tahu akibatnya. Dia orang nak pergi tandas pun takut. Ni saya tanya seorang. Bila dia menghadap Raja. Dia kata kita tahan kencing sampai bengkak ni. Takut nak keluar. Sampai ke rehat baru keluar.
Mana boleh bangun macam tu lari. Tentu kita nak ngadap Tuhan. Kita gaji dunia apa sangat. Bukan beri manfaat pada kita pun kadang-kadang tu. Tapi kita hormat. Kita jaga. Kerana kita bimbang. Tentang ini pemilik sebenar. Pada semua yang diciptakan Allah. Yang saya katakan takkanlah saya, tuan-tuan nak ngadap Allah. Dengan bawa segala sifat buruk ni. Sifat kedekut kita nak buat jumpa Tuhan. Selamat ke kita? Tuan-tuan ni sifat pemarah kita nak jumpa Tuhan. Selamat ke kita? Sifat pendendam kita nak jumpa Tuhan. Selamat ke kita? Ni sifat pemalas kita dalam ibadat. Selamat ke kita? Sifat suka beri alasan dalam ibadat. Sikap suka untuk menterjemahkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kita. Bukan ilmu. Saya rasa bahawa kalau orang tu jujur, dia tahu benda ni tak akan selamat. Inilah masa ni untuk kita baiki. Sebab tu orang ikhlas ni tuan-tuan. Sifat mereka yang kedua, sibuk untuk membersihkan diri mereka. Dan yang ketiga, kata ulama, mereka ini ialah orang-orang sentiasa melazimi taqwa. Apa maksud taqwa? Yang Allah suruh buat belaka. Yang Allah larang tinggal belaka. Kita tak ada pilihan. Kalau Allah dah suruh buat. Tuan-tuan naik kapal terbang. Dalam kapal terbang dia beritahu barangan larangan. Adakah tuan-tuan berani bawa? Kita tak boleh buat benda tajam. Dia sudah tak bawa, tak berani. Dia kata tak boleh bawa cecair melebihi 10 ml. Katakan. Tak berani bawa. Kalau bawa kena rampas tempat dia, inspection dia, dia check, kita pun reda. Kerana kita tahu ni dia larang. Nak bawa obat gigi pun takut. Kenapa? Oh, takut dia larang. Macam tu kita patut sebab nak naik kapal terbang je. Nanti tak naik. Sampai kat cek. Dia suruh kita buka kasut. Kadang-kadang kena buka tali pinggang. Tolong dia seluar tu, tapi buka lah. Sebab dia nak tali pinggang. Cing-cing kena buka. Contohlah. Telefon kena letak telefon. Kenapa? Itu arahan dan larangan. Tentang orang yang namanya ikhlas. Pada arahan Allah, dia buat. Pada larangan Allah, dia tinggalkan. Dan sifat mereka yang keempat ialah menerima kebenaran. Asalkan benda itu benar, walau daripada mulut orang paling dibenci. Ini orang ikhlas. Tetapi yang suka kita nak terima kebenaran daripada orang yang kita tak suka. Menerima kebenaran daripada orang yang kita musuhi. Bukan menerima kebenaran daripada orang yang lebih rendah pada kita. Walau kita dah tinggi. Ego kita pun tinggi. Menerima kebenaran ketika mana kita yang buat salah. Itu lagi susah. Kita yang buat tu. Tiba orang kata sebaliknya. Lalu kita akan menjawab. Tapi sifat orang ikhlas tidak begitu. Dan orang yang ikhlas antara sifat mereka. Firaruhum anis syuhrah. Mereka lari daripada populariti. Tentang popular bagi orang awam. Macam kita. Anggap ni rezeki berganda, seronok tak terhingga. Penghibur lara. Kita anggap bahawa populariti ini adalah segala kemuliaan kita nak cari. Tetapi tidak bagi orang yang ikhlas. Orang ikhlas ni tuan-tuan popular tak popular. Maka dia tak pernah pandang. Dah popular lah tapi dia tak rasa popular. Tak popular pun dia tak rasa terhina. Kenapa kita dah sebut ikhlas tadi? Dia mencari kedudukannya di sisi Allah. Kalau nak angkat dia dengan populariti manusia, silakan. Kalau Allah nak sembunyikan dia daripada dia popular, maka dia tak ada masalah. Sebab tu ramai kita jumpa. Orang-orang, kita baca sejarah. Kita baca kisah-kisah para ulama. Baik alimnya, baik walinya, tersembunyi. Cukup tuan-tuan ingat balik cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Siapa mereka? Siapa dia? Orang kampung dia pun tak kenal, tapi Rasulullah kenal. Bayangkan kat kampung dia duduk. Kabilah dia tinggal. Seorang pun tak kenal dia. Tiba-tiba Rasulullah yang berada di Madinah kenal dia. Penduduk langit kenal dia. Kerana menjadi suatu sunnatullah. Orang yang tidak terkenal dan baik dengan Allah, tetap Allah akan angkat nama dia. Mesti.
Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dengan darjat yang tinggi. Jadi kalau kita baca sejarah, walau bagaimanapun dia tak glamour zaman dia, maka Allah glamourkan dia pada zaman selepasnya. Allah pasti akan popularkan dia. Untuk kita lihat bagaimana kuatnya, hebatnya orang yang Allah yang angkat. Sampai beratus tahun ziarah di kuburnya masih diziarahi. Ini yang paling glamour waktunya, bila mati tak ada seorang pun ziarah kubur dia. Seolah dia sudah hilang dan tak pernah wujud. Ke mana ada orang pergi ke kubur-kubur orang yang paling glamour dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya? Tak ada. Akhirnya kecenderungan manusia untuk menziarahi kubur orang soleh. Semua, bukan kita je, semua cenderung untuk ziarah kubur orang soleh. Orang yang hidupnya sibuk mentaati Allah. Tuan-tuan tak akan ziarah kubur orang yang hidupnya sibuk mentaati dunia atau syaitan. Memanglah dia glamour masih hidup bila dia mati. Baik dulu tuan-tuan, siapa orang paling kaya di dunia? Semua. Sebelum kita ada senarai, golongan-golongan yang disebut kaya ni. Apakah yang kaya ini bila dia mati orang ziarah kubur dia? Kita kat Malaysia. Siapa tuan-tuan tengok list 10 yang terkaya di Malaysia? 70-an, 80-an. Yang ini list berganti dengan orang-orang muda. Apakah ada orang ziarah kubur dia? Yang dianggap paling kaya? Kita ada list Perdana Menteri Malaysia. Tak adakah ada yang nak ziarah kubur Perdana Menteri yang sudah berlalu lama? Tak ada orang nak ziarahnya. Tetapi ini orang soleh. Kok kita ambil satu contoh yang punya contoh ribuan. Kita ambil satu je contoh. Ulama-ulama yang soleh bertakwa. Allah jadikan kuburnya diziarahi sampai hari kiamat. Diziarahi. Ini Imam Nawawi, ini Imam Al-Ghazali. Mencari kubur dia. Ini Imam Suyuti, mencari kubur dia. Orang muliakan dia. Dia lah sebenarnya raja yang Allah angkat. Sedangkan raja-raja zaman dia hilang seperti tak ada kubur. Walaupun kubur mereka buat gah dengan bin Asyan, tak ada seorang pun nak baca Fatihah kat dia. Tak ada orang rasa terhutang budi pada dia. Kenapa? Kerana Allah akan jadikan orang-orang yang mentaati Allah ini, manusia semua rasa dia terhutang dengan orang ini. Apatah lagi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kubur yang paling meriah diziarahi sebab kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh orang-orang yang bila sibukkan masanya dengan Allah, Allah sibukkan manusia dengannya. Ini sibuk, kita tuan-tuan duk sibuk masa dengan orang. Dengan Tuhan berkira beralasan. Akhirnya, anak kita pun tak peduli kita kat kubur, yang kata orang lain. Mati tanam, anak sendiri pun tak pergi. Kenapa? Lihat kesalahan pada kita. Kalau kita tidak mau berulang pada kita, maka pastikan hidup kat dunia biar sibuk dengan urusan Allah. Kata sibuk dengan urusan Allah, maka Allah jadikan manusia sibuk dengan urusan tuan-tuan. Yang berkhidmat dengan Allah, Tuhan jadikan manusia berkhidmat dengannya. Hatta lepas mati masih berkhidmat dalam doa mereka dan ingatan kebaikan. Ini antara sifat orang-orang yang ikhlas. Kata Abu Ali Daqqaq, ikhlas adalah keterpeliharaan diri dari keikut campuran semua makhluk. Baik, semua makhluk tak ada dalam perbuatan kita, cuma ada Allah. Kemudian dalam ikhlas ini kita ada satu, Abu Qasim sebut satu perbezaan antara sidqun, itu sifat benar, dengan sifat ikhlas. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Tak apa beza orang mukhlisin. Kalau kita perhatikan Quran, ada dua kalimah disebut sama, ada mukhlisin atau mukhlasin. Bila kita baca pada pertemuan kita lepas tentang Nabi Allah Yusuf AS, ke mana Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Yusuf AS dengan menyatakan innahu min ibadina mukhlisin, dan juga kata ulama dibaca dengan mukhlasin. Apa beza mukhlisin dengan perkataan mukhlasin? Dua-dua makna ikhlas.
Mukhlisin orang-orang yang berusaha mencari keikhlasan dia. Mukhlasin orang-orang yang diberikan keikhlasan. Yani orang yang terpilih, diberikan keikhlasan. Iblis waktu dia bersumpah untuk menggoda semua anak Adam, mereka dikata ada pengecualian yang tak mampu. Pengecualian tadi bukan kerana dia beri keistimewaan, kerana orang ni ada kemuliaan dia. Siapa mereka? Kadang-kadang ayat itu disebut perkataan mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kadang-kadang disebut perkataan mukhlisin, yang ikhlas. Bagi bawah, bagi atas. Mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis bagi bawah memberi maksud ke usaha dia untuk ikhlas pada Allah. Kalau mukhlas, Allah berikan kepadanya keikhlasan tersebut. Maka itu untuk dunia makam mulia. Baik, apa beza pula sidqun dengan ikhlas? Sid, sifat benar, membuang sifat ujub dalam diri kita. Sifat ikhlas membuang sifat riak dalam diri kita. Baik, apa beza ujub dengan riak? Tentang ujub ni maknanya kita kagum diri kita. Jangan orang lain puji tak apa, kita puji diri kita dah seronok, kagum. Hebat juga aku hari ni. Kita rasa hebat. Itu namanya ujub. Kita tak hina orang, kita tak jatuhkan orang, tetapi kita rasa kita hebat. Sehingga kita lupa nikmat Allah yang Allah beri pada kita. Bukan kita hebat, Allah beri nikmat. Atau manusia bila mula dia lupa nikmat Allah, bermula langkah-langkah kekufuran dia. Dan langkah-langkah kekufuran bila mana kita lupa. Sebab itu dalam hidup ni sentiasa ingatkan nikmat Allah, cerita nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah maka cerita. Untuk buang kekaguman diri maka cerita nikmat Allah, untuk tunjuk baiknya Allah pada kita. Dan nikmat Allah jangan sampai kita lupa dia datang dari Allah. Kerana ia membawa kepada dia bawa kepada ujub. Apa pula ikhlas? Dia buat sifat riak. Apa maksud riak? Riak ni tuan-tuan kita mula bercakap kelebihan kita pada orang. Ujub ni dalaman kita. Riak ni mula kita bercakap kelebihan-kelebihan kita. Manakala kalau kita sebut pula orang yang sombong atau mustakbir, dia mula menjatuhkan orang lain, rendahkan orang lain. Orang riak, dia tak jatuhkan orang lain tapi dia angkat diri dia. Orang yang sombong, mustakbir atau dipanggil kibrun, dia rendahkan orang lain. Untuk dia mengangkat diri dia, dia perlu rendahkan orang lain. Tapi kalau orang yang riak pula, dia tak rendahkan sesiapa tapi dia cuba angkat diri dia lebih tinggi pada orang lain. Saya yang pandai, saya yang bijak, saya, semua saya. Tapi orang yang ujub pula dalaman diri dia, dia tak cakap dengan orang. Dia mungkin dia duduk seorang-seorang, dia boleh ujub. Dia rasa hebat saya boleh keluarkan pendapat yang hebat. Ulama dulu pun belum tentu boleh keluar kata ini. Datang ujub. Sedangkan semua yang datang ini dari Allah. Tuan-tuan, selagi mana kita ingat nikmat Allah, selagi mana kita tahu kita ni tak ada apa-apa, tahu ini semua daripada rahmat Allah, kurnia Allah, lagi itu kita selamat. Tapi bila kita mula menyebut diri kita pengusaha nikmat dan orang yang berhak dengan nikmat, kita sedang membuang nikmat yang ada pada diri kita. Sebab itu selalu tengok diri kita ni tak ada apa-apa, tak perlu kagum dengan diri kita. Usaha untuk apa yang Allah suruh kita buat. Kalau tuan-tuan mampu buang kekaguman pada diri sendiri, sampai kita ajar satu doa yang Rasulullah ajar kita. Allah maj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabir. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan aku tentang diri aku kecil je aku ni, tapi pada pandang orang pada aku besar. Tuan-tuan, ini namanya buang sifat ujub. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan diri aku tak ada apa-apa, tapi biar orang lain tengok aku besar. Tapi kenapa minta orang tengok besar? Kerana kita tidak mahu mereka menghina kita, sehingga dia pun rosak. Dan kita mahu mereka bila muliakan kita, lalu mereka ikut contoh yang baik daripada kita. Kerana manusia perlu ada contoh untuk hidup. Dan manusia ni kalau tak ada contoh untuk hidup, dia tak boleh hidup. Kita hidup atas dunia ni, kalau tak ada contoh, tuan-tuan tak mungkin boleh hidup. Kerana itu Allah turunkan contoh banyak. Banyak contoh. Dalam Quran banyak contoh. Untuk jadikan panduan, sempadan, tauladan. Tuan-tuan nak buat rumah tak ada contoh, tuan-tuan tak boleh buat rumah.
Nak buat kereta tak ada contoh, tak boleh buat kereta. Semua benda kita akan cuba cari contoh terdekat kita. Memang contoh tu directly bersifat langsung atau indirect atau tidak langsung, tapi dia contoh lah. Manusia bila nak jadi baik, dia perlu tengok contoh. Macam mana contoh orang baik? Maka dengan tu akan sempurna baik dia. Sebab itu kita nak biar Allah jadikan kita asbab kepada contoh tersebut. Tapi pada pandangan kita sendiri kita tak ada apa-apa. Tetapi ini orang-orang yang memburu keikhlasan. Melenyapkan dirinya dalam lautan nikmat Allah. Sehingga nampak cuma nikmat Allah, bukan dia. Jangan pula kita tuan-tuan melenyapkan nikmat dalam diri kita. Sehingga nampak kita bukan nikmat Allah. Maka pilih antara kemuliaan atau kehinaan. Orang-orang yang menenggelamkan dirinya lalu melihat nikmat Allah semua, dia selamat. Dan nikmat itu akan kekal padanya dan keturunan dia. Tapi orang-orang yang melenyapkan nikmat dalam dirinya, soal dia semua, dia akan keluarkan nikmat itu dan ini. Maka Allah akan hilangkan nikmat yang dia ada dan juga pada keturunan dia. Kata apa kita buat hari ini? Akan beri kesan pada orang yang kita tinggalkan. Kerana Allah sebut dalam Quran. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat dan tulis apa yang mereka buat dan kesan perbuatan. Contoh kalau kita baik, pemurah, orang pun angkat anak-anak kita. Kalau kita orang sopan, bertata susila, berakhlak, orang pun angkat anak kita. Kalau kita tak elok, jahat, anak-anak kita pun kena pukul sekali. Dengan isteri kita pun kena lanyak sekali. Ingat apa yang kita buat. Maka dia akan memberi kesan pada orang yang kita sayang. Tuan-tuan buat baik, maka orang yang kita sayang, kita akan tinggalkan keturunan yang baik. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.